Assalamualaikum Puan Ida. Saya Wardina Afika binti Muhammad Hasrin akan menemu Puan berkaitan dengan perniagaan yang telah Puan bina. Jadi terlebih dahulu, boleh saya tahu latar belakang tentang Puan? Nama saya Nur Ida binti Harun. Saya berasal dari Sabah. Saya menetap di Tanjung Malim ni sejak tahun 2017. Balik daripada overseas, saya terus duduk dekat Hulu Bernam. So tahun saya duduk, saya tak tahu nak buat apa, saya buka kedai makan. Saya lepasan Universiti Utara Malaysia, degree pengurusan perniagaan. Apakah sejarah penubuhan kedai ini? Sejarah saya bina Opak Oni sejak tahun 2020. Selepas PKP yang pertama. So saya buat untuk masa PKP banyak kedai yang tutup. Jadi bila kita nak start balik tu, saya fikir saya nak cari yang kurang persaingan. So saya buka lah Korean food ni. Sebab di sini tak ada Korean food lagi dekat Tanjung Malim. Okey, seterusnya saya akan tanyakan tentang berapakah modal permulaan yang Puan telah keluarkan secara kasar ni? Secara kasar saya ambil alih kedai ni daripada kedai yang sebelum tu. Jadi saya punya modal kasar tu lebih kurang, saya beli kedai ni dengan harga 20,000, kemudian campur dengan saya punya barang-barang sedikit seharga, saya rasa dalam bahan-bahan mentah lah, dalam 50,000 macam tu saja. Okey, soalan yang seterusnya ialah apakah jenis perniagaan yang Puan bangunkan? Saya cuma buat basic on kedai makan lah, sebab saya basic Korean food. So mana-mana Korean food yang saya masukkan, kalau dekat Korea kita panggil street food lah. Jadi semua yang street food tu saya try lah, yang mana yang rasa sesuai dengan tekak orang Melayu, dengan orang Malaysia punya boleh terima. Dan kemudian saya sampingkan dengan western dan juga local food, tapi tak banyak. Dalam 70% saya punya menu lebih kepada Korean food. Okey, faham. Alright Puan, nama saya Nurelisha. Saya akan interview Puan untuk soalan seterusnya. Boleh tak Puan terangkan bagaimana Puan Ida boleh mulakan perniagaan ini? Macam mana tercetusnya nak buka kedai Opak Oni ni? Itu macam saya cakap tadi, saya masa tu PKP. Jadi masa PKP kita banyak kedai yang tutup. Lepas tu saya pun tak buka kedai. Saya memang tutup kedai lah. Cuma bila dia kata terlalu lama, saya kena fikir kalau nak, sebab banyak kedai yang buka semula selepas PKP yang pertama, yang buka semula tak boleh nak survive. Sebab masa PKP yang pertama tu banyak kedai yang kena bayar sewa, jadi kos-kos tu sedangkan kedai tak buka. So saya kena fikir sesuatu benda yang tak ada, kurang persaingan, yang boleh dapat sambutan, yang mana orang suka. Dan ke masa tu juga memang Korean food ni, sebab PKP kan, kita tak ada apa nak buat melainkan tengok TV. Jadi di drama-drama Korea tu banyak yang ramai yang jadi penggemar Korean drama lah. So daripada situ juga saya nampak dia punya food. Sebab before PKP saya dah 2-3 kali pergi Korea. Jadi saya memang suka makanan Korea. Dan ramai kawan-kawan saya pergi sana suka Korean food. So bila kita masa PKP, saya fikir kalau saya buat Korean food, dengan masa tu kita cuma tahu tentang ayam Korea sahaja. Dengan ramen dia pun semakin banyak. Then saya try lah buat research tentang Korean food. Untuk buka kedai ni kan, Puan ada tak sokongan daripada ahli keluarga ke yang apa mendorong Puan lagi macam okey buka je kedai ni macam tu ke? Keluarga saya, apa yang saya buat mereka sentiasa sokong. Sama ada saya nak buka kedai makan ke, saya nak duduk rumah sahaja pun tak payah buat kerja pun, tak payah buka restoran pun, suami saya, anak-anak saya tetap sokong saya. Okey, macam mana cara Puan promosikan kedai ni, cara nak kembangkan perniagaan ni? Saya promosikan kedai ni mula-mula masa saya dapat idea untuk nak buka
untuk jadikan dia Korean food, saya ambil masa 1 bulan untuk buat COD dari kedai makan saya yang sebelum ni lah. So saya buat COD, Korean food punya COD, dan masa tu memang sambutan sangat menggalakkan. Jadi saya yakin dengan saya dah belajar masuk kelas masak-masak Korea masak-masak dan sebagainya. So saya beranikan diri untuk mencuba, walaupun tak adalah kita dapat 100% perfect kan. Mestilah ada yang kata tak sedap, ada yang kata okey, ada yang kata tak, ada yang macam-macam lah. So kita terima semua tu sebagai, dan kita buat R&D sentiasa dari masa ke semasa, sehingga mereka semua boleh terima. Dan hingga saya rasa sekarang ni dah okey lah sikit berbanding daripada mula-mula buka. Tapi okey lah, walaupun percubaan tu nak dikata gagal tak gagal, sebab saya yakin ramai yang boleh terima. Sebab daripada situ kami memang masih mengekalkan beberapa menu dengan sedikit perubahan dari segi resepi. Begitu je lah. Okay. Boleh saya tanya apa kesan kewangan yang dihadapi oleh kedai ni semasa dan juga selepas pandemik? Semasa pandemik memang 100% loss. Okay, tak ada, sebab saya pun tak buka kedai, tapi saya bayar sewa. Okay. Lepas tu selepas pandemik, bila kita dah buka sekarang ni, kira saya sampai sekarang masih belum dapat modal. Modal saya masih belum dapat di cover lagi lah dengan keuntungan. Nak kata untung belum ada lagi, sebab kami masih bayar kos bekerja dengan bahan mentah semua tu sentiasa kos. Jadi nak kata pusingan modal tu, titik pusing modal tu masih belum dicapai lagi lah. Mungkin dalam 1-2 tahun lagi. Boleh Puan terangkan perbandingan kedudukan kewangan sebelum dan selepas pandemik? Macam mana kedudukannya? Maksudnya income dia, kedudukan semasa dia pandemik beza tak? Dengan semasa pandemik. Semasa pandemik memang kosong, zero, sebab saya tak buka kedai. Okay. Memang sekarang ni naik lah maksudnya. So perbezaan dia memang ketara sangat. Okay. Okay, sebagai seseorang peniaga, mesti ada strategi yang Puan buat untuk kekalkan kedai ni. Apa strategi yang Puan gunakan? Cara nak tarik pelanggan ke? Cara promosi Saya ke? punya aim lah, saya punya harapan. Korean food, Oppa Oni Cafe ni akan kekal dekat Tanjung Marim ni. Walaupun dengan penambahan pembukaan kedai-kedai baru dari masa ke semasa berkembang, akan ada Korean food di merata-rata tempat, dan mungkin ada yang memang original daripada Korea. Saya punya harapan Oppa Oni akan terus ada di sini, maintain di sini, dan sebab saya bagi harga yang sangat murah dan promosi yang sangat baik untuk student UPSI. Saya lebih utamakan fokus customer saya adalah student UPSI lah. Kata daripada 60 hingga 70% saya punya student adalah daripada student UPSI. Jadi saya buat promosi seperti untuk student UPSI, saya bagi diskaun 10%. Sebenarnya student yang duduk sini, makan sini, dia akan dapat 10%. Selain itu kami ada untuk promosi tapau untuk bungkus mana-mana menu kecuali menu special hari tu akan dapat 5% diskaun. Lepas tu ada lagi promosi hari menu special untuk menu special menu of the day. So dia punya harga lebih murah berbanding dengan hari-hari biasa. Adakah jualan kat kedai ni makin meningkat guna platform digital? Platform semasa digital dan selepas pandemik. Semasa pandemik, ya, saya tak mengekal. Semasa pandemik, okey, saya tutup kedai ni. Tapi saya memang ada satu lagi kedai. Jadi saya hanya menjual makanan daripada kedai itulah. Jadi income saya banyak daripada situ semasa PKP. Tapi selepas pandemik, sekarang saya tak meniaga yang itu, saya meniaga Korean food. So dia punya best tu, perbezaan tu saya tak boleh buat bandingan lah. Tapi kalau Korean food, saya punya sales sekarang ni kurang berbanding dengan sales saya semasa PKP, semasa pembukaan dululah, semasa PKP yang selepas antara gap PKP yang pertama dengan PKP yang kedua, 4 bulan yang saya berniaga tu dengan saya berniaga sekarang, daripada bulan berapa kita habis PKP? Bulan Januari, Mac.
March 3 rasanya. March kan rasanya. March sampai sekarang masih belum dapat cover 3 bulan yang saya berniaga marketplace. Kalau saya dapat tengok, saya nampak Puan punya advertisement dekat Facebook, dekat Google. Ada jugalah yang promosikan kedai opak Wan ni. Ada tak macam-macam strategi berkesan? Saya kena buat promosi itu setiap hari sebab saya akan masuk dalam grup Tanjung Malim ataupun grup Tanjung Malim Seri River. Maka ada juga daripada page grup-grup yang saya bayar untuk headline ni sebab kebanyakan customer saya tak tahu saya buka tak buka. Sebab saya selalu tak buka masa PKP. Jadi kadang-kadang kalau sekarang ni pun lepas sebulan ni saya dalam satu sebulan saya akan ada dalam 3 atau seminggu dah tutup. Sebab saya bagi masa saya punya staff untuk pergi bercuti. Kami punya planning nak pergi Korea lagi dalam tahun depan. So kita akan cuti lah. Lepas tu nak pergi Thailand, nak pergi jalan-jalan dengan staff saya. Saya akan tutup. Bila saya tutup kedai tu maksudnya kami pergi bercuti lah. Kedai ni, pembukaan kedai ni ada terima apa-apa sokongan bantuan tak dari segi kewangan? Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, Puan ada tak macam harapan nak terima bantuan untuk lagi kembangkan kedai ni? Tak ada. Saya tak terima. Saya tak. Kalau boleh, seboleh-bolehnya saya tak akan buat pinjaman mana-mana bank. So kalau adalah mana-mana bank kan ataupun kementerian yang nak bagi sokongan, yang nak bagi duit free, tak payah bayar loan, tak payah ambil loan, saya terimalah. Kalau macam dapat geran kan. Tapi kalau saya nak apply, saya pinjaman taklah. Saya tak, sebab kedai saya bukannya besar sangat, kecil je. Dan saya pun tak adalah nak berniat nak kembangkan dia dekat mana-mana tempat lain, nak buka cawangan mana-mana lagi. Tak, saya cuma fokus untuk saya terus ada dekat sini je. So kami macam kita pergi kerja lah setiap hari. Yang penting ada saya boleh saya boleh bagi student opsi part time, ada kerja, mereka ada kerja. So saya sekarang ni saya ada 5 orang student opsi yang part timer. So masa diorang akan berubah, lepas tu saya boleh bagi saya punya bayar gaji untuk saya punya pekerja, dan saya boleh datang kerja bila setiap hari saya ada benda nak buat lah. Sebab saya duduk rumah pun saya boring, saya tak ada apa. Okey, baiklah, tu je. Terima kasih Puan sudi luangkan masa bersama kami nak buat interview ni. Okey.